إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi sekali bidang terjun. Saya baru habis kelas pukul 7 sebenarnya. Haji Noh telefon. Saya minta Ustaz Yasin lah kalau ada. Tapi dia kata Ustaz Yasin tak sihat. Di tanggungjawab pengusi dia kata. Patutnya pengusi dia pengusi surau saja. Bukan menggantikan Ustaz sebenarnya. Namun Alhamdulillah Allah boleh jaga saya kekuatan untuk datang pada malam ni. Bukan sekadar untuk mengisi tapi menyedari bahawa ilmu yang Allah kurniakan kepada kita perlu dikongsikan bersama, dan saya berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Ya. Sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Dan semoga perkongsian kita pada malam ini Allah berikan ganjaran sewajarnya, dan moga-moga apa yang akan saya kongsikan bersama pada malam ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikhlas menuntut ilmu tanpa mengira siapa yang mengajarkan itu. Tapi kena kira juga, bukan siapa-siapa aja. Kalau yang datang ke surau Seksyen 9 malam hari itu pun kita malah nak pergi juga, kan? Kita pun tahu perangainya. Jadi ialah pesan Tok Guru, kena terimalah ilmu, dan kalau baca buku pun bacalah buku yang baik. Buku kena baik dan ditulis oleh orang yang baik. Itu aja. Ini moga-moga saya tergolong dalam golongan orang yang baik, insya-Allah. Dan kita semua tergolong orang yang baik-baik. Kerana itulah Allah pilih kita untuk duduk kekal di surau ini walaupun tahu Ustaz tak mari. Ya. Saya nak cuba petik daripada buku Hebatnya Hari Jumaat yang saya capai tadi. Mula nak ambil buku tentang Wahai Anak, karya Imam Al-Ghazali. Buku tu nipis je, dalam 25 muka surat. Saya pun tak ingat dah berapa kali saya khatam baca buku tu, tapi tak khatam-khatam nak faham. Tapi tak dapat buku tu tadi. Memang saya suka kongsikan buku itu kepada ramai di kalangan sahabat-sahabat saya dan juga pelajar-pelajar saya sebelum ini. Dan kalau kita baca buku tu tak sampai sejam, insya-Allah boleh habis. Bukunya kecil, sebesar ni je, tapi nipis. 25 atau 27 muka surat, begitulah. Buku Imam Ghazali yang dipetik daripada Ihya Ulumuddin, ringkas saja tapi mendalam artinya. Tapi tak jumpa buku tu. Saya capai buku yang ini juga, iaitu Kelebihan Hari Jumaat, semalam, ya. Kerana saya perhatikan apabila duduk dalam masjid atau surau solat Jumaat, macam-macam perkara yang tak sepatutnya dilakukan tapi dilakukan oleh ramai jemaah yang datang ke surau atau masjid yang buat solat Jumaat. Kaum ibu tak termasuklah, tapi boleh dikongsikan bersama dengan ayah-ayah yang tak datang dan anak-anak atau cucu-cucu yang tak datang ke surau pada malam ini. Sebenarnya pada hari Jumaat ini, antara yang disebutkan dalam buku ini ialah semua makhluk merayu belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang cukup baik, penghulu segala hari. Kalau penghulu bulan ada, penghulu hari ada, ya, penghulu tahun pun ada. Ustaz Samuri ada pun kat sini. Patut panggil Ustaz Samuri kemari tadi, untuk kongsi bersama. Satu hadis, walaupun tidak masyhur hadis ini, namun dibaca banyak, ya. An Abi Lubabah bin Abdul Munzir qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min malakin muqarrabin wala ardin wala sama'in wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ah. Abi Lubabah bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu malaikat sekalipun yang hampir dengan Allah, langit dan bumi, angin, gunung ganang dan lautan, melainkan semuanya mohon belas ihsan kepada Allah pada hari tersebut, iaitu hari Jumaat. Ya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadis nombor 5559. Saya teringatlah baru-baru ni Imam Helmi beritahu saya ada jemaah yang bersoal kenapa tak buat majlis maulid, berselawat ramai-ramai. Minta maaflah kalau ada jemaah yang mungkin terasa kerana kau ni tak buat. Kerana saya tak hendak kita buat kerana tradisi. Kalau timbul pula kata pengurusi ni Wahabi kata. Tak apalah. Ya. Saya tak nak kita buat kerana tradisi. Sampai masa 12 Rabiul Awal, kita pun berselawat, beragaklah seluruh Sya'lam ke mana ke tak kira lah. Lepas tu habis balik. Yang lebih utama daripada itu, apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kedekut nak jawab sallallahu alaihi wasallam. Kedekut. Nabi sedih dengan umat yang begitu. Nabi sebut, aku sedih dan pelik dengan umat aku yang apabila disebutkan nama aku, mereka tidak bersahabat kepada aku. Bukan setakat selawat lah, ikut apa yang Nabi sebut. Saya sebut dekat pelajar saya petang tadi, saya buat berkelas, 3 pelajar saya, pelajar tempatan, 5 pelajar antarabangsa. Saya cerita pasal kenapa hari ini kita tidak memahami konsep pelaksanaan sistem dalam perniagaan dan perbankan Islam secara betul. Saya tanya kepada mereka semua, kamu Islam dari mana? Kamu solat 5 waktu, siapa yang ajar? Kamu tahu Islam atau faham Islam? Ramai di dalam kalangan kita yang solat sebab datuk suruh solat, bapa suruh solat, mak suruh solat. Tapi ramai di kalangan kita yang solat ni tidak sempurna. Tahan lagi, takut solatnya tak sah. Saya kalau duduk belakang, saya cukup risau. Saya rimas kalau duduk belakang sebenarnya. Kalau datang lewat tu risau sangat. Sebab terutama yang saya nampak ialah semasa takbiratul ihram dan masa sujud dan masa iktidal. Ada yang berlenggang kangkung lagi. Berlenggang kangkung. Takbiratul ihram tu dia berlenggang kangkung. Bergoyang tangan dia. Sama juga semasa iktidal. Berenjut, berspring. Atau masa sujud tu, masa rokok, spring. Rokok, spring. Dan masa sujud, kakinya tak betul. Adalah jemaah yang minta saya boleh tak adakan kelas kuliah fiqah ni. Dan saya rasa perlu dah. Saya cadangkan nama ustaz hari tu. Kan? Tapi mungkin kita akan bincang insya-Allah untuk ustaz bawa kitab, tak kira apa kitabnya, kitab perukunan ke Mutlah Al-Badrin ke, tak kira lah, asalkan dia membincangkan soal terutamanya ibadah khususiyah ini.
Takut nanti kita solat tak sempurna. Takut nanti kita solat tak sah solat kita sebab rukun qauli dan rukun fi'li tak terpenuh. Ramai di kalangan jemaah kita yang kita tengok solat, waktu dibaca Fatihah, mulut aja bergerak. Atau kadang mulut pun tak bergerak. Allahu Akbar, senyap. Cukup 3 minit dia rokok. Kita tertanya-tanya bila masa pula dibaca Fatihah ni? Sebab namanya rukun qauli. Kena sebut. Kena sebut. Tapi janganlah kuat sangat. Sampai macam jadi imam pula. Sekadar dia telinga oleh telinga dia sendiri. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang tak buat itu. Rukun, kita sebut pasal rukun ni. Sunat-sunat tak apalah. Sunat abad ke, sunat hai'ah ke, tak kira. Kan? Kita sebut yang rukun dulu. Pun ramai tak terpenuh. Dan insya-Allah lah saya akan bincang dengan Bapak Ustaz untuk satu hari itu kita bawa kuliah khusus tentang ibadah khususiyah. Ialah mungkin yang dah pandai tak apa. Jangan jemu tuan-tuan ni, bagi yang dah tahu jangan jemu. Kita perbaharui ilmu kita. Mungkin kadang-kadang ada dapat satu yang baru. Ya? Kerana ramai yang tak tahu tapi segan nak bertanya. Saya tahu ramai yang segan nak bertanya. Walaupun dah semua dah putih dah. Janggut pun dah putih, rambut dah putih, dia segan nak tanya. Sebab nanti orang kata, yang itu pun tak tahu. Tuan-tuan ni, jangan terkejut. Saya pernah berbincang dengan seorang ustaz yang mengendalikan satu program di satu surau, di satu masjid. Di akhir ceramahnya ada seorang tua tanya, "Ustaz, lepas berjunub mandi ada niat ke Ustaz?" Umur dia sekitar 65 dia kata yang bertanya. Tuan-tuan ya, 65 maknanya ada cucu, kita andaikan ada cucu lah. Ya? Tanya soalan itu. Jadi jangan terkejut. Dan saya pun tak pernah terkejut kalau ada orang tanya soalan-soalan pelik begitu sewaktu saya di depan. Kadang student saya tanya, kadang kawan-kawan tanya, ya. Prof nak tanya sikit, tanya apa? Tapi kena private lah. Tahu dah tu lah. Kalau private tu ada benda-benda penting yang dia segan nak depan orang. Tak apalah, kita layan. Soalan yang kita pada kita, ya Allah ya Rabbi, maaf. Soalan begini, tapi itulah kenyataan dia. Tuan-tuan ya. Kerana saya bila saya balik kepada masjid, solat Jumaat. Bukan, saya tak cakap pasal kanak-kanak ni. Kalau kanak tu kanak-kanak dengan kanak-kanak. Yang tua ni sibuk waktu khutbah sedang dibacakan oleh khatib, dia layan Facebook, dia layan WhatsApp, dia layan Telegram, layan Twitter. Waktu khatib sedang berkhutbah. Anak-anak kat belakang jangan ceritalah, yang bercerita, yang berbual, yang bertumbuk tu jangan cerita. Sebab ayah dia pun mungkin begitu dulu. Dia tualah pada anak dia. Dan ayah pula tak ingatkan anak dia sewaktu nak ke masjid ke surau. Waktu Jumaat, solat Jumaat, bila khatib naik atas mimbar, senyap. Ya, senyap. Kalau kat Johor disebut Bilal sebelum sebelum khutbah bermula dibacakan hadis menyebut, wahai tuan-tuan, hendaklah kamu diam daripada berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Akan sia-sialah pahala walau berkata diam pada kawan sekalipun. Disebut, tapi kat Selangor saya jarang jumpa. Kat Johor memang tiap kali nak khutbah dia akan sebut ingatan ini. Sampai saya geram satu hari nak tulis kat khatib untuk buat ingatan kepada makmum, tunjuk sekali yang tengah main handphone tu berhenti kan, nak cakap macam tu. Seolah khatib nampak apa yang dia buat. Tapi dia berlaku tuan-tuan ya. Itulah dunia teknologi. Kita selalu tuduh ini Yahudi yang cipta ni. Yang kamu ikut pasal apa? Yahudi buat, Amerika buat untuk kita guna di tempat yang betul. Waktu Jumaat tinggalkan handphone dalam kereta ke kat rumah. Kalau yang datang dari rumah tu tinggal je kat rumah. Saya memang tak pernah bawa handphone waktu solat Jumaat. Memang saya tinggal kat rumah. Kalau kat office, saya tinggal kat office. Biarlah, sejam pun tak buka. Orang nak call, biarlah. Miss call, pedulikan lah. Kerana Rasulullah SAW pernah tegur seorang sahabat bermain dengan batu waktu khutbah.
Bila Masjid Nabi tu bukan macam kita ni, kapet ni baru ganti kan. Kapet baru. Zaman Nabi tu tak ada lantai ni, tanah. Sahabat main dengan batu, Rasulullah tegur, main dengan batu tu. Ini main dengan WhatsApp. Kadang sesengih-sengih. Ya. Tuan-tuan, ini benda serius sebenarnya, tapi berlaku. Hari Jumaat ni, hari Jumaat. Khusus untuk hari Jumaat. Dan saya pernah sebut sebelum ni, antara perkara sunat yang jarang orang ambil peduli. Sebelum solat, sebelum wuduk, kita hendaklah bersugi. Untuk elakkan bau mulut, untuk elakkan makanan tertinggal dalam mulut. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang buat. Tuan-tuan cuba sendirilah balik rumah, tanya dekat anak, dekat isteri, dekat suami. Cuba bercakap dekat-dekat sikit. Tanya mulut ayah ni, mulut abang ni bau tak kan? Orang sebelah rasa selesa tak kalau solat macam ni? Kadang-kadang terutama minta maaf yang merokok, terutama yang merokok. Azan tu dia sempat sebatang tu. Sebelum dia nak masuk solat. Sempat sebatang lagi. Bayangkan tuan-tuan ni, bau mulut yang mengganggu jiran sebelah kita. Rasulullah sebut, man kan yu'min wal yaumil akhir. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, berlaku baiklah dengan jirannya. Semua tak kira. Fal yukrim jar, berlaku sempurna, berlaku baik dengan jiran. Tak kira jiran mungkin yang rumah, jiran sebelah kita solat, jiran. Ni kita ganggu jiran kita, tuan-tuan ya. Saya nak ingatkan diri saya sendirilah, sebab saya pun ada anak lelaki yang ke masjid, ke surau, dan bakal ada cucu, mungkin ada cucu lelaki insya-Allah. Nak ingatkannya itu. Kita takut kita duk ingatkan macam iblis, na'udzubillah min dzalik. Dia ingatkan Nabi Adam. Dia doakan para malaikat, supaya Allah pelihara imannya, tapi dia lupa untuk doa untuk diri dia sendiri, sebab dia rasa dia hebat. Akhirnya Allah campak dia keluar daripada syurga. Lalu Allah diminta ke Allah tempat dekat mana? Allah kata kat dalam bilik air, kat pasar, kat panggung wayang. Itu tempat dia. Keutamaan hari Jumaat bukan hanya dimaklumi oleh manusia dan malaikat, tetapi oleh semua makhluk Allah, juga termasuklah kejadian lain seperti bumi, langit, angin dan lain-lain lagi. Kesemuanya memohon belas kasihan kepada Allah pada hari berkenaan. Hadis ini menunjukkan bahawa semua makhluk ciptaan Allah, termasuklah jenis makhluk yang tidak dibebankan dengan dosa dan pahala, yang tidak mukallaf ni tuan-tuan ni, tak mukallaf ni. Pokok, batu tidak mukallaf macam kita manusia. Bahkan para malaikat yang sangat hampir kedudukan di sisi Allah merasai kehebatan hari Jumaat. Kita yang mukallaf tak rasa. Orang Johor beruntunglah. Kan, dah Jumaat cuti, maknanya peluang untuk buat pahala lebih. Hari Jumaat tu nak pergi solat Jumaat, mandi dulu, mandi solat sunat Jumaat, pakai baju cantik, pakai wangi-wangian, boleh potong kuku dan sebagainya. Kan? Kita ni yang kerja hari Jumaat sentiasa berebut. Habis je salam tu bangun. Nak kejarkan makan, nak kejarkan masuk pejabat kan. Tapi orang Johor alhamdulillah ada peluang baik. Walau apa niatnya kita tak usah soal niat je lah. Kan? Dah dapat hari Jumaat ni aku nak beli plate 700,000. Tak apa, 780,000. W1N win. Orang tak kata apa, Sultan dah baik dah. Bagi cuti hari Jumaat. Tak apalah. Saya orang Johor. Tu tak balik Johor tu. Gunakan penghulu hari ini. Kalau kita rumah dekat, macam saya alhamdulillah duduk kat Syarapan, balik sempatlah mandi hari Jumaat, pakai jubah ke nak pergi Jumaat kan. Dulu tak berpeluang langsung. Rumah jauh, masa hari Jumaat itulah pakaian pergi kerja, tapi saya pastikan sebelum pergi kerja tu, hari itulah pakaian yang terbaru yang saya ada, maknanya baru basuh, baru gosok, belum pakai untuk lain. Kerana tak berpeluang untuk tukar waktu nak solat, nak pergi kerja itulah, pastikan, niatkan supaya pakaian itu kita pakai sebab pakaian yang paling baik untuk kita. Semuanya baru.
semuanya bersih, semuanya elok. Sebab kita tak mampu nak balik rumah, duduk kerja KL misalnya, duduk Shah Alam, takkan nak balik ke rumah. Atau nak bawa jubah, takkan nak gosok kat pejabat, kan nak bawa serika pula. Susahlah, so pakai yang baru dari rumah. Peluang kita ambil. Sempena insya-Allah hari Jumaat. Ya? Burung-burung juga menantikan hari Jumaat. Dari Al-Dinuri dalam Al-Mujallisah daripada Bakr bin Abdullah Al-Muzni, beliau berkata, burung-burung apabila bertemu antara satu sama lain pada malam Jumaat akan berkata, adakah engkau dapat merasakan bahawa esok adalah hari Jumaat? Hadis ini riwayat Ad-Dinawari, nombor hadisnya 2432. Kenapa dia tak nombor hadis tuan-tuan ni? Kerana mudah untuk orang semak. Sama ada hadis ni mutawatir kedudukannya, hasan, sahih, ahad dan sebagainya. Mudah untuk kita refer. Kebanyakan penulis buku sekarang ni sedar. Banyak hadis-hadis yang mungkin dhaif, yang lemah. Ada yang dhaif jiddan, dhaif yang sangat lemah. Lemah yang sangat lemah digunakan. Tapi penulis buku ni dia ambil reference supaya kita boleh semak sendiri. Hadis ini menunjukkan bahawa burung-burung juga turut menantikan ketiban hari Jumaat lantaran kebaikan yang ada pada hari tersebut. Sejuk sangat ni. Adalah cuaca sejuk ni. 2 hari lepas cuaca kita 21 degree Celsius. So paling sejuk dalam sejarah Malaysia dalam tempoh 100 tahun. Dan di Besut 19, di Kuala Krai mencecah 17. Terasa sejuk sangat kerana perubahan paksi bumi dan juga angin sejuk yang datang dari arah China yang datang ke Malaysia. Jadi tuan-tuan ya, kalaulah dalam masa puluhan tahun tak pernah kita rasa sejuk begitu, Allah datangkan angin sejuk, maka tidak mustahil satu hari nanti Allah akan datangkan ujian dalam bentuk angin sejuk kepada kita kat sini. Bayangkan ya, puluhan orang mati di negeri China pada waktu itu kerana kesejukan. Dan kita juga dihantar gambar. Saya dapat gambar yang seorang ibu yang mati kesejukan sedang memeluk anaknya di Syria. Tuan-tuan ya, temperaturenya -10 di Syria. Saya pernah merasa duduk di Amerika cuaca -17. Masa tu pula saya nak bersalin anak yang ke-6. Memang curfew, tak boleh keluar rumah. Saya terpaksa juga keluar rumah, bawa kereta, polis tahan dan akhirnya polis bawa ke hospital, mengiring saya dengan kereta ke hospital sebab isi nak bersalin. Sejuk tuan-tuan ni, bawah 10, pakai baju winter clothes tu terasa sejuk lagi dalam badan. Bayangkan mereka di Syria duduk dalam kemah, kena tiup angin, kemah terbuka, akhirnya mati sama dengan anak. Ibu cuba juga lindung anak tapi tak boleh, dengan ibu sekali. Meninggal dalam kesejukan. Kita bersyukurlah di Malaysia ni, di negara Khatulistiwa, not even iklim gunung, sentiasa boleh keluar dengan pakai singlet, lengan pendek dan sebagainya. Tak pernah rasa sejuk, cuma sejuk aircon je. Itu pun kadang ada yang tak larat duduk kat luar, sejuk sangat. Ini pun dah ada orang yang nak derma, insya-Allah nak tukar aircon sebab aircon kita mungkin rosak, ada 3 tu. Mewah hanya jemaah surau Ar-Rahmah, memang penuh dengan rahmah. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah, kutipan mangsa banjir yang baru ni ada sekitar 20,000 dari surau Ar-Rahmah sahaja yang telah pun saya sampaikan. Ada baki ada 100 periuk di rumah saya tu. Insya-Allah hujung minggu ni kot nak pergi, hari Sabtu atau hari Ahad depan nak hantar ke Temerloh. Ustaz Nasaruddin tunggu tanya saya bila nak hantar, dia kata. Saya dah tunjuk gambar kat dia, tak sabar dia. Dia kata orang pun menunggu bantuan dari dia. Alhamdulillah, Allah, semoga Allah kurniakan kemurahan rezeki pada semua tuan-tuan yang menderma untuk membantu mangsa banjir, yang alhamdulillah Allah tak uji kita dengan banjir. Kita rasa selesa, rumah kita selamat daripada banjir. Daripada orang lain yang diuji dengan begitu. Tuan-tuan ya, ujian Allah akan datang dengan berbagai cara. Dan Allah sebut, Allah hanya akan uji
untuk meningkatkan darjat kita, insya-Allah. Dan Allah hanya akan uji kepada hamba-Nya yang mampu dengan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita baca selalu kalau bertahlil kan. Tapi sedarkah kita makna ayat itu? Saya juga tanya student saya tadi, balik pada apa yang saya bincang dengan student saya tadi. Saya bagi contoh mudah ya tuan-tuan ni. Orang lelaki mungkin tak adalah pakai berlian kot. Kan? Kalau ada pun beli untuk isteri tak berlian ni. Saya tanya kat student saya, berlian ni terdapat kat mana? Berlian tu asalnya dari mana? Very deep in the earth. Jauh ke dalam tanah. Kena gali jauh dalam tanah. Lepas tu saya kata, lepas kita ada berlian yang kita salut dengan emas kat rumah tu, letak kat mana? Atas lantai ke? Ke letak atas meja macam tu kat dapur? Ada ke orang letak berlian kat atas meja kat ruang tamu tinggal macam tu je? Zulian adalah kot. Zulian ada, bukan berlian. Berlian simpan kat mana? Dia kata, dia akan simpan dalam bekas berlian tu kan. Letak dalam laci rumah dia, kunci laci kan. Lepas tu tutup almari, kunci almari pun nak keluar. Lepas tu tutup pintu bilik, kunci pintu bilik. Keluar rumah, kunci pintu rumah. Keluar pagar, kunci pagar. Berapa banyak kunci? Ada terletak bersepah itu. So saya tanya, how precise it is, how priceless it is. But can you compare with your muslimah? Saya kata. Mana lebih berharga berlian dengan muslimah? Ke berlian lebih berharga? Oh, muslimah kita boleh tayang-tayang macam tu aja. Tuan-tuan, perempuan, terutama ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada anak perempuan, yang ada isteri. Kalaulah berlian dan emas kita simpan begitu, adakah nilai wanita kita lebih murah dari emas dan berlian? Lalu kita biarkan dia tayang dan orang tengok free je, FOC saya kata, free of charge. Tengok kat kompleks beli belah, kat pasar malam. Persoalan sekarang, kat mana nilai kita sebenarnya? Tu saya balik kepada Islam tadi. Kita jadi Islam kerana lahir Islam. Dari kecil kita disuruh solat 5 waktu tanpa tahu kenapa kena solat. Itu sebab kadang-kadang saya perhatikan, ini juga berlaku, saya terkejut juga. Ada di kalangan anak-anak kita yang muda ni, azan tapi tak ada wuduk. Bukanlah syarat azan tu kena wuduk, tapi adab. Lepas habis azan, dia pergi ambil wuduk. Ya Allah, saya kata, mereka tidak diajar tentang adab. Sebab tu kita kena didik diri kita, anak-anak cucu kita dengan adab. Dengan adab. Semualah adab baca Quran, ya. Adab bercakap dengan orang tua. Semalam Ustaz cakap pasal, pagi tadi Ustaz Ismail sebut pasal adab. Jangan kita mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara pun tak boleh tinggi. Sampai seorang sahabat tu dah 3 hari tak sanggup. 3 hari tak datang semayang sebab takut. Suara dia suara besar. Kan? Pekak pula tu. Dia orang pekak ni suara kena cakap kuat untuk dia dengar. Sebab dia rasa orang tak dengar. Padahal orang dengar dah. Kan? Tapi dia rasa tak dengar. Kalau kita sayangkan Nabi, kita cintakan Nabi, kita sayangkan Islam, kita cintakan Islam, kena ikut Islam. Saya tanya student saya, siapa yang ada kereta? Seorang angkat tangan. Ialah cukup seorang, lain ada kereta pun. Saya kata, ada tak buku panduan kereta? Dia kata ada. Ada tak sebut dalam kereta tu minyak apa perlu pakai? Ada, dia kata. Zioka, dia kata dia pakai Exora. Minyak apa? Petrol, dia kata. Kenapa you tak ambil air ataupun minyak kelapa ni? Minyak kelapa sawit tu isi dalam tangki? Dia kata, tak boleh, Prof. Why? Dia kata, because the direction says so. Tahu pun. Buku arahan dalam buku tu sebut begitu. Tapi kita ada buku tak ikut. So seorang pelajar di Turki yang kat tangan, Prof, but we cannot force the Muslimah to cover their body.
Tak boleh paksa muslimat kita, paksa-paksa tak boleh. Saya ambil contoh mudah je. Who forced you to come to UNICEF to study? Saya kata. Siapa paksa awak datang ke UNICEF untuk belajar? Tak ada siapa-siapa, dia kata. Okey. Bila awak kat sini, saya kata, perlu tak awak patuh kepada peraturan-peraturan universiti? Dia kata perlu. Who forced you to come to Malaysia? Tak ada siapa, dia kata. So, when you are here, saya kata, bila awak kat sini, perlu tak awak patuh pada undang-undang Malaysia? Dia kata perlu. Saya kata kalau awak langgar apa jadi? Mungkin saya kena penjara atau dihantar balik. Samalah. Muslimah tadi, ada tak siapa paksa dia masuk Islam? Atau kekal dalam Islam? Tak ada kan? Sebab dia dah terbiasa dari kecil Islam. Kenapa bila sampai umur 18, dia tak memilih jalan dia sendiri? Dia kekal dalam Islam. Dia boleh memilih, undang-undang Malaysia benarkan yang itu. Malah kalau tuan-tuan pergi tengok rekod Jabatan Pendaftaran Negara, saya tak ingat, saya dapat rekod tu tak ingat. Permohonan untuk murtad ada 270,000 lebih. Yang lulus 56,000 rasanya. Undang-undang Malaysia benarkan ya? Maknanya boleh kan? Tapi kenapa memilih kekal dalam Islam? Kerana yakin bahawa itu agama yang benar. Ad-din indallah al-Islam. Din di sisi Allah, Islam, percaya. Tapi bila kita percaya, kenapa tak ikut buku panduan Allah sediakan? Surah An-Nisa sebut dengan jelas. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah dengan surah, saya ingat yang wahai Nabi, katakanlah kepada anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, supaya melabungkan tudungnya hingga menutup dadanya. Labuh tudung sampai tutup dada. Tapi hari ni tuan-tuan kita perhatikan kan, tudung labuh dah, panjang. Tapi tarik, nak pasang brooch. Tu, dah terangkat kan. Tudung labuh asalnya. Kenapa tak ikut? Kenapa tak cakap dengan suami kita, bang, awak ada motor kan, isi air dalam tangki tu. Kenapa tak cakap macam tu? Kenapa? Peraturan kata ikut, tak payah ikut peraturan motor tu lah. Buat peraturan sendiri. Kenapa tak kata begitu? Itu yang wajib, tuan-tuan. Yang sunat pasal Jumaat tadi lain. So, benda-benda simple, mudah, tapi kita tak nak ikut. Saya terkenang kata-kata Muhammad Ali. Semua kenal, yang tuan-tuan semua. Yang budak-budak mungkin tak tahulah. Tuan-tuan semua kenal Muhammad Ali kan. Juara boxing 6 kali ke 7 kali dunia. Ingat saya. Yang dulu pernah bila nak siap buat sembahyang hajat masa kat Malaysia kan. Muhammad Ali lawan Joe Buckner ke masa tu kat Malaysia. Saya kata Joe Buckner kot. 1976 saja. Buat solat hajat seluruh masjid. Muhammad Ali menang. Padahal bertarung pakai kasut pendek tu kan. Tapi lah punyalah ta'assuf dengan Muhammad Ali. Maklum dia Muslim, buat solat hajat. Menang sungguh lah. Datuk Harun masuk penjara kerana Joe Buckner tu. Arwah. Kan? Dia berkata pada anak dia satu hari, waktu dia ada schizophrenia ya. Dia ada Parkinson. Sebab banyak sangat kena tumbuk tu. Dia kata, my dear daughter, dia kata. Contoh yang saya bawa tadi lah. Women's are like diamonds, dia kata. But more priceless than diamond. Perempuan ni macam berlian, tapi lebih berharga daripada berlian. Sebab anak dia boxer juga. Seorang tu. Bila boxer tahulah pakai macam mana kan. So, dia ingatkan anak dia tentang benda tu. If you love your body, cover it from others. Tutup. Kalau kita sayangkan badan kita, tutuplah. Tapi sayanglah surat khabar kita, majalah kita tak begitu kan. Kalau tengok surat khabar hari Ahad,
O2 Sex Malaysia terutamanya lah. Dan memang akan tunjuklah gambar artis yang terbuka sana sini. Dan kita pun beli letak kat rumah. Na'udzubillah, kan, untuk dibaca. Ini benda-benda kecil, kita nampak kecil tapi kesannya besar kepada anak-anak. Balik pada Islam tadi, lahirnya Islam, solat 5 kali sehari semalam, mujur solat mak ayah dia solat 5 kali. Ada setengah tu tanya, solat 3 kali je ustaz, kenapa? Yalah mak saya sembahyang 3 kali je, ayah pun sama 3 kali je. Budak-budak lurus bendul. Tuan-tuan ya. Dan masa saya mengajar di UTM beberapa tahun lepas, lagi menjadikan tuan-tuan ni, bulan puasa, saya sebut bulan puasa, inilah biasa rumah teres kan, pagar dia kan rendah 3 kaki tu kan, rumah murah, rumah murah. So jiran sebelah ni ada anak dara, sebelah dia anak bujang. Waktu bulan puasa ni, bulan Ramadan, siang-siang ni, budak bujang ni pergi kat tepi pagar, budak anak lelaki pun pergi tepi pagar, budak lelaki ni masukkan tangan dalam t-shirt budak perempuan ni. Waktu bulan puasa ni. So jiran sebelah nampak. So bila mak dia balik petang tu, dia panggil lah. Panggil mak dia, mah, nama, bukan mah lah nama je. Ambil contoh. Tadi kan nampak anak engkau lah kat tepi pagar tu, budak sebelah duk masukkan tangan kat dalam baju dia. Tuan-tuan tahu apa mak dia jawab? Apa salahnya, saya pun macam tu juga dulu. Tuan-tuan ni, mudah. Saya pun macam tu juga. Bulan Ramadan ni, Islam katanya puasa. Islam katanya. Inilah. Islam lahir tapi tidak terdidik dengan Islam. Berapa ramai kita yang mengambil peluang masa dulu, alhamdulillah sekarang dah sedar, dah datang surau, wajin, ustaz bercerita pasal Islam. Yang tak ke surau ni, saudara kita kat kampung, adik-beradik kat kampung, kat rumah, anak-anak kat rumah, berapa ramai yang belajar apa itu Islam? Ataupun Islamnya hanya Islam hertenti sahaja. Saya pinjam kata-kata Ustaz Tunggul Wahidin Soekarno yang mengajar saya lebih 30 tahun yang lalu. Saya ingat lagi kata-kata dia. Islamnya hanya Islam hertenti, dia kata. Apa tu Ustaz? Saya Jawa juga Ustaz, tapi tak pernah dengar Islam hertenti itu, saya kata. Oh, entah Jawa, dia kata. Saya Jawa, kata. Dia kata, Fuad, Islam hertenti itu Islam waktu lahir, waktu jadi pengantin, dan waktu mati, dia kata. Saya masih lagi blur. Apa Ustaz ni? Rupanya dia kata, Islam waktu lahir diazan dan diiqamatkan. Oh iya, betul. Kita buat sekarang kan? Semua, kalau tak buat tu rasa pelik. Waktu jadi pengantin, diakad nikahkan. Walaupun waktu akad nikahkan, kadang-kadang pengantinnya pakai nampak bra. Saya pun pelik lah, Tok Kadi yang menikahkan ni sanggup menikahkan pasangan itu. Saya pun tak tahu nak kata lah. Semasa saya di US, saya dilantik jadi imam dan boleh menikahkan pasangan. Ada satu pasangan dari Pakistan masa tu, datang tak tutup aurat. Saya kata mudahnya, I'm sorry, if you want to get married today, can you cover your hair please? Saya kata. Itu je saya kata. If not, we have to find another imam to carry up this activity. Saya tak nak. Saya sebut gitu je. Dan semasa saya duduk di tempat lama saya, masa menikah kat surau ni, masing-masing datang lah. Yang terdedah sana, saya mudah, saya ambil mikrofon, saya kata, saya minta maaf, saya kata, yang tak tutup aurat ni tolong keluar dari Dewan Surau sebab saya tak nak pernikahan ni tak sah. Saya kata, itu je. Sebab apabila kita membiarkan maksiat depan mata dan kita ada kuasa, kita biarkan, kita jadi asi. Kan kita selalu dibacakan hadis tu kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'
fabilisani, fa illam yastati' fabiqalbi, dzalika adhaful iman. Kan qadi ada kuasa masa tu kan, naib qadi ada kuasa kan. Barang siapa melihat kemungkaran, bila dia tengok orang dedahkan aurat tu kan mungkar. Maka cegahlah dengan kuasa, dengan tangan kan, biadih, dengan tangan tu ada kuasa. Nak sign borang ni, orang nak menikah. Fa illam yastati' fa bilisani. Saya AJK surau masa tu, jadi saya gunakan lisan saya. Minta maaf, tolong keluar dari dewan. Tidak, cacat pernikahan ni tak sah nanti sepanjang hidup berzina, saya kata. Terkedik-kediklah keluar. Lepas nikah nak masuk balik ambil gambar apa, saya nak kata macam mana kan. Tapi waktu akad nikah saya minta tolong keluar, saya kata. Jangan ada kat dewan. Jadi saya minta ayah-ayah yang bakal ada anak nak menikah ni, kan? Ada anak saudara, tolong ingatkan sangat benda ni. Kita takut pernikahan tu cacat. Cacat majlis akad nikah tu cacat. Akhirnya yang menikah tidak sah. Sepanjang hidup dia berzina. Wal'iyazubillah. Mudah aja kan? Kalau kita pak saudara, kita abang apa, sebut aja. Sebut je. Benda mudah tapi tak dibuat. Tak dibuat. Rasa kita orang ramai takkan nak malukan orang. Oh, malu dengan orang. Dengan Allah tak malu. Ini kata. Kita salah meletakkan sifat malu ini. Banyak sangat. Amalan-amalan khurafat, amalan-amalan tak betul yang masih dibuat. Yang kesan dia besar sebenarnya. Kita hendaklah memulakan kehidupan berkeluarga dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malangnya hari ini ramai yang tak sedar dan tak kisah. Malah tok qadi ke naib qadi ke yang menikahkan ni tak nak gunakan kuasa dia waktu itu untuk betulkan kesilapan ini. Dia tak bertudung, waktu lain terpulanglah. Tapi waktu akad nikah tu tolong peringatkan. Dan saksi-saksi kat depan-depan pun kena ingat. Tak sah, sebut macam tu je. Biar orang terkejut sikit. Tak sah. Apa hal pula? Rasanya ijab dan kabul lah betul lah tadi. Apa yang tak sahnya? Sebutlah. Saksinya fasik, walinya juga fasik. Itu aja. Betul lah Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi ada sebutkan, dia membolehkan begitu. Tapi Imam Syafi'i bertegas, tak boleh. Nak pakai yang mana? Kita kata kita ikut Imam Syafi'i, ikutlah dia. Jangan bab ni ikut Syafi'i. Bab wuduk ikut Imam Syafi'i. Bab batal wuduk ikut Imam Hanafi. Bab nikah ikut Syafi'i, tapi bab batal nikah tak nak ikut Syafi'i. Tak boleh lah. Kan? Nak ikut suka-suka ni tak boleh lah. Betul lah ada hadis yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah, jangan disusahkan. Tapi bukan dipermudah-mudahkan. Kan? Saya cakap ni sebab saya melihat banyak tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila orang jemput saya pergi kenduri kahwin dan tahu macam mana rupa kenduri kahwin, saya reluctant nak pergi. Malah Tok Guni Aziz pernah sebut, kalau entah rasa tak boleh ubah, tak usah pergilah. Itu je. Jangan syubhat, itu aja. Minta nasihat dia. Tak pergi ya. Kerana kita menghormati diri kita. Kita kena, kan kita ada hak di atas diri kita ni. Setiap kita ada hak atas kita, atas keluarga kita, atas tanggungan kita. Wal nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Allah sebut, tunaikan hak. So kalau hak kita tak nak terlibat dan tak nak terlibat dengan syubhat, tak usah pergi. Dan tuan rumah sepatutnya benda ni dah tak perlu disebut lagi dah. Tak perlu dah. Ibu ayah tak perlu nak peringatkan lagi dah. Kerana dalam surat khabar, dalam TV 9 kan tanyalah ustaz, banyak kali disebut benda ni. Kat depan ni pun ustaz duk mengajar bab aurat dan sebagainya, banyak disebutkan. Tapi malangnya kita, alah tak apalah, kahwin seumur hidup sekali. Ya ke sekali? Betul ke sekali? Tanya.
Dan kalaupun dia sekali, tak bolehkah dia dimulakan dengan suasana mentaati Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh ke? Soalnya, tak boleh ke? Kadang-kadang kita kena bertegas, tuan-tuan. Biarlah mungkin ketegasan kita menimbulkan kemarahan orang, tapi mendapat keampunan Allah. Mana nak kita pilih? Kita nak cari marah orang tapi dapat rahmat Allah, atau cari suka orang tapi dapat murka Allah? Wal'iyazubillah. Mana kita nak pilih? Kalau kita pilih dapat murka Allah, maka Allah sebut, maka aku lepaskan urusan kamu dengan kamu sendiri. Allah tak peduli lagi dah. Tuan-tuan, bila Allah tak pedulikan kita, wal'iyazubillah, tak tahulah kita nak ke mana kan. Alangkan abid pun takut. Takut dengan ibadah itu Allah tak terima. Tahu dengan ibadah tak cukup untuk dia ke syurga. Kita apatah lagi yang tidak abid, yang tidak alim. Benda mudah. Cubalah berlaku warak sikit. Bukan warok macam orang Jawa kata. Warak. Jaga pakaian kita, jaga makanan kita, jaga anak-anak kita. Dan kalau kita semua jaga, insya-Allah, bukan sekarang, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita akan dapat jadi macam Brunei, insya-Allah. Negara yang insya-Allah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Baru cadang nak laksanakan hudud pada bulan April. Perceraian turun 50%. Jenayah turun 50%. Dapat telaga baru yang bertahan antara 300 ke 500 tahun. Baru cadang, baru umum, tak buat lagi tu, tak buat lagi. Allah tahu niat Sultan Brunei. Kita tak tahu. Lalu adalah orang siarkan gambar anak Sultan Brunei kat London, ambil merayah carry bayar 10 juta. Itu anak dia. Biarlah anak dia. Jangan kita nak kotorkan niat ayah dia dengan perbuatan anak dia. Itu anak dia. Duk sebar gambar tu nak buat apa? Apa dapatnya kita? Saya pun dapat gambar tu. Kan? Saya delete je lah. Sebab tak ada faedahnya kita sebarkan gambar begitu. Gambar anak dia peluk Mariah Carey. Kan? Yang mungkin yang sebar gambar tu gerang sebab tak dapat peluk Mariah Carey tu sebar tu. Kalau dia dapat, dia tak sebar agaknya. Saya yakinlah dapat, dia tak sebar gambar tu. Inilah sikap masyarakat kita yang kita kena mulakan. Aqimu daulah fi qulubikum. Dirikan Islam dalam hati kamu dulu. Dalam keluarga kita, insya-Allah kita akan bentuk daulah yang macam Brunei. Negara kecil je. Dan saya cakap dengan student saya tadi, can you show me one Islamic country or one Muslim country that we can take that as an example, saya kata. Jadikan satu negara umat Islam, bukan negara Islam, negara umat Islam yang boleh jadi contoh, saya kata. Sebut. Saudi, Pakistan, not even Iran, saya kata. Pakistan laksana sebahagian hukum hudud. Dia ada 2 sistem kat Pakistan. Ada hukum dipakai, hudud dipakai, konvensional pun dipakai. Saudi pakai keseluruhannya hukum hudud. Iran pakai sebahagian. Tapi saya kata asasnya lari, saya kata. Asasnya tak ada. Buat sebab nak cari redha Allah. So kita harap insya-Allah Brunei satu hari nanti, mungkin setahun akan datang, 2 tahun, 3 tahun, akan jadi negara contoh kepada masyarakat dunia bahawa dengan melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, bukan sebahagiannya, bukan sikit-sikit, Allah akan turunkan janjinya, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negara yang tayyib, yang baik, dan Allah berikan keampunan padanya. Kita doakanlah
Semoga Brunei akan jadi negara contoh dan mungkin ramai nak pindah ke Brunei pula lepas ni. Brunei memang menerima tuan-tuan ni, especially yang ada kelulusan. Kan, ramai nak pergi. Kawan-kawan pun ajak saya kata, tak pergilah, tak apa. Penat dah saya pindah rumah, 13 kali pindah rumah, dia kata. Cukup lah. Kan. Ini keadaan. Bermula dengan hari Jumaat, penghulu segala hari yang kita perlu muliakan. Sebelum sampai ke Jumaat, kita perlu muliakan diri kita sendiri. Perlu muliakan anak-anak kita di rumah. Perlu muliakan ahli keluarga kita di rumah. Ibu-ibu misalnya, saya juga peringatkan isteri saya kalau boleh. Dia kata, kalau usahakanlah seboleh-boleh. Bukan kalau boleh, kata usahakan seboleh-bolehnya. Waktu campak makanan dalam kuali, waktu pegang senduk, waktu nak senduk nasi itu, cubalah baca apa saja. Kan? Surah Al-Insyirah tu misalnya, diamalkan. Alam nashrah laka sadrak. Kan? Sampai habis. Terutama kat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra tu baca banyak kali. Kan? Ada orang kata itu apa? Jampi untuk sedap makan, tak kira lah, suka hati kau lah kata. Tapi amalkan surah Al-Insyirah masa masak. InsyaAllah nasi kita sedap, anak makan pun sedap, suami makan insyaAllah tak ingat orang lain, ingat kita je. Tuan, insyaAllah. Ini tidak masak suruh orang gaji, kan? Jadi air tangan orang gaji sampai dekat makanan tu. Ni suami menjeling je orang gaji, kan? Marah pula kat suami macam tu. Saya nak ambil orang gaji, saya tak bagi. Tak nak, dia kata. Mungkin dia tahu perangai suami dia kot, tak percaya. Dia tak nak. Tak apalah, saya kata. Saya bantu. Tapi tuan-tuan ni, bacalah. Bacakan ayat Allah SWT supaya sentiasa dapat keberkatan. Makanan kena jaga. Ya. Elakkan makanan-makanan yang pelik-pelik. Dan baru ni mungkin ada sebahagian tuan-tuan yang dapat dalam FB dan sebagainya, kisah seorang budak di Indonesia, kan, kerana terlalu banyak makan Maggi, akhirnya dia kena penyakit barah perut. Kerana banyak sangat kandungan MSG itu, monosodium glutamate, yang cukup bahaya kepada kesihatan manusia sebenarnya. Jagalah, tunaikan hak tu deh. Tunaikan hak. Sesungguhnya atas diri kamu ada hak, atas agama kamu ada hak, atas diri kamu ada hak, keluarga kamu ada hak, maka tunaikanlah hak masing-masing. Jagalah. Tunaikan. Kita selagi boleh kita tunaikan hak kita, tunaikan. Kalau perlu cantik nak solat, solatlah. Ada seorang muda, anak muda yang solat pakai baju cantik. We love God. Cantik, we love our God. Kat t-shirt dia, bagus. Tapi bila zoom dekat bawah tu, baju Kristian rupanya dipakai. From the Churches of Mary. Gitu, saya tak ingat tulisan kat baju dia. Ni anak-anak yang pakai gelang tangan yang ada kadang-kadang gelang tu, getah tu. Kena tengok juga. T-shirt. Dia kalau boleh, bukan kalau boleh, kena usahakan. Bila kalau ni tak jadi. Kena usahakan sehingga boleh, kalau nak solat, pakailah baju yang plain, tak ada tulisan apa-apa kat belakang kita, supaya tak ganggu orang belakang. Kalau boleh, bukan kalau boleh, kena usahakan. Kain tu pun, cop tu kena simpan kat dalam, jangan kat luar. Kan orang sibuk, oh cop mangga, sambil solat ni. Oh cop gajah duduk, kenapa 6,000 tak 3,000? Kita ni syaitan tuan-tuan ni, ambil peluang cukup sangat. Jadi saya dah amalkan dah kain sarung saya tu, kalau saya simpan dia punya cop kat dalam. Kan? So kalau sempat saya gunting, saya buang cop tu. Jadi tuan-tuan yang kat belakang pun samalah. Ya, tuan-puan, kalau boleh buang cop tu. Kalau boleh terbalikkan balik. Bunga-bunga. Sekarang ni pula apa ni, telekung. Kan? Macam mana dah itu fashionnya, kan? Tak adalah telekung yang lain. Itulah telekung yang ada. Itu kadang orang belakang, cantiknya bunga orang depan. Kat mana beli telekung? Kesian orang belakang tuan-tuan, perempuan ni. Saya itulah bila nak beli telekung pun saya tengok kat isteri saya, kata nak beli, bukan tak boleh beli, tapi kesian orang belakang, dia kata.
Dia puji telekung awak, tak adalah kita tak khusyuk solat. Tambah tak khusyuk, cantiknya bunga kat telekung ni, merah pula tu kata. Hati tu terdetak, bukan bercakap, terdetik, bukan nak bercakap pun. Tapi kena peluang tu ada kat depan, itulah kadang buka baju kat depan, dare to be different kat belakang ni. Just do it, Nike kan. Kita sempat baca tu, sempat baca. Waktu imam tengah baca Fatihah kat depan, kita pun baca t-shirt kat depan kita. Kan? Berapa ramai yang macam tu? Saya pun kadang ternampak juga. Bila ternampak tu terbaca lah kan. Wallahiyazubillah, tuan-tuan ni. Jadi tolonglah, jangan susahkan jiran kita, jangan susahkan saudara kita, pakai baju yang plain. Kan? Supaya mereka tak terganggu solat dia dan kita tak menyumbang kepada gangguan dalam solat. Saya minta maaf, mungkin tajuk saya tak ada tajuk berterabur, sekadar nak ingatan saya kata tadi, nak ingatkan kita semua dan saya sendiri, kerana letih melihat masyarakat kita yang mengaku Islam tapi tak faham Islam. Tanya, kalau tak percaya, tuan-tuan tanyalah anak-anak kita, adik-adik kat rumah ni. Tanya dia, apa itu Islam? Kenapa dia solat? Kan? Anak-anak kita ni boleh bercakap pasal kekayaan. Ada tak sebut kita doa ayah kaya kan? Nanti ayah boleh pergi haji. Lepas tu boleh berkereta. Berapa ramai anak kita cakap macam tu kan? Kebanyakannya ayah kalau kaya kan kita buat rumah besar, kita beli kereta besar. Tak sebut pasal pergi haji. Kan? Cuba didik anak-anak kita, adik-adik kita. InsyaAllah kita banyak duit kan, kita pergi murah dulu, kita pergi haji dulu. Ada rezeki esok kita tukar kereta baru. Kereta tu nombor 2, nombor 3. Bukan yang pertama. Kan? Atau kalau makan tu pun dia tahu makan, adab makan anak-anak kita. Benda simple, kecil-kecil je tuan-tuan. Saya nak suruh buat benda kecil-kecil je. Tapi cubalah buat, bukan cuba, kena usahalah, kena usaha. Tak, kalau cuba-cuba tak jadi. Kena usahakan. Yang terbaik untuk kita supaya itulah bekalan yang dapat kita tinggalkan untuk anak dan cucu kita kelak, yang dia juga akan turunkan kepada anak dan cucu-cucu dia nanti. Waktu anak kita mengandung, isteri mengandung, ingatkan dia baca surah Maryam, baca surah Yusuf. Kenapa? Anak-anak lelaki baca surah Yusuf banyak-banyak, anak-anak perempuan baca surah Maryam banyak-banyak. Itu usaha. Tapi kena yakinlah, kalau Allah janjikan, betul Rasul janjikan, kena yakin. Kan? Di samping petuang-petuang Jawa-Jawa buat ni, nak buat-buatlah. Kan? Tapi jangan percaya pula pada petua, jadi syirik nanti. Kan? Tu. Buatlah. Supaya anak yang lahir tu aman hidup dia, terpelihara hidup dia. Kita selalu dengar Imam Sudaih baca Quran kan, sedap suara dia. Kan, terasa kalau ada keluarga kita yang macam tu, alangkah seronoknya kita kata. Tapi waktu mengandung dengar lagu Siti Nurhaliza, lagu Jin Bara. Kan? Macam mana dia pandai baca Quran? Dalam kereta pula tak apa-apa lagu kita pasang, isteri pula tengah mengandung, anak pun tengah mengandung nak lahir cucu, dengar lagu tu, terkinja-kinja, dalam perut pun terkinja-kinja dah. Besok lahir dia terkinja-kinja. Sebab kita didik begitu daripada dalam perut. Kan? Benda simple. Tapi sebab kita tak buat, kan? Lahirlah generasi yang tak tentu arah perangai dia. Tuan-tuan, semoga ingatan ini untuk saya terutamanya, sebab saya pun nak dapat cucu dah ni. Menunggu masa saja. Anak saya yang sulung tu, yang menikah tahun lepas, moga-moga dapatlah cucu yang baik, insya-Allah. Semoga kita semua akan dapat keturunan yang baik. Ialah ayahnya, saya pesan dengan ayah dia, dah hafiz Quran tu, baca Quran kat rumah, ingatkan isteri untuk baca Quran, bacakan Quran dekat isteri. Tak guna ayah hantar pergi belajar sampai hafiz tapi tak amalkan. Kan? Waktu masak kat kafe tu, bacalah Quran, apa salahnya? Supaya orang semua dapat berkat. Kan? Dia moga-moga Allah kurniakan kita keturunan yang baik, insya-Allah.
dan Allah ingatkan kita sentiasa kepada Al-Quran, dan Allah tidak hilangkan ingatan kita hinggalah ke akhir hayat kita. Sebelum kita tutup, saya nak insya-Allah kita bacakan surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada almarhum Tuan Guru Ustaz Harun Taib yang kembali ke rahmatullah pada pagi tadi dan selamat dikebumikan pada pagi tadi juga. Al-Fatihah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi.